bantuan dari negeri di bawah bayu hari ini. RM1 juta disalur bagi menjamin makanan berkhasiat untuk kanak-kanak miskin bandar. Butirannya bersama Edwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Ya, sahih. RM1 juta bantuan kewangan disalurkan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bagi meluaskan jangkauan program kasih dan kongsi makanan untuk kanak-kanak fasa 2. Peruntukan yang disalurkan kepada Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS itu melibatkan bantuan makanan bernutrisi kepada kanak-kanak miskin bandar, melibatkan Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Keningau, Kudat, Tuaran dan Beaufort. Dengan rakan strategik yang ada, iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Sabah dan juga Persatuan Perancang Keluarga Negeri Sabah, mereka akan mengenal pasti kanak-kanak di bawah ataupun daripada keluarga B40 yang memerlukan bantuan makanan untuk kita agihkan. Jadi berdasarkan peruntukan yang ada setakat ini, kita sasarkan 200 kanak-kanak bagi setiap daerah. Fasa pertama program yang dilancarkan November tahun lalu berjaya menyantuni 505 isi rumah sekitar Pinampang, Kota Kinabalu dan Putatan. Tambah Datuk Shah Helmi, Kementerian melalui MPMS turut menjadikan peruntukan geran RM2.3 juta tahun ini untuk meningkatkan kerja-kerja sukarela kebajikan. Geran berkenaan akan diagih-agihkan kepada persatuan yang berdaftar di bawah MPMS. Persatuan yang tidak berdaftar juga boleh memohon secara dalam talian untuk tujuan kelulusan. Sementara itu, Datuk Shah Helmi turut mengingatkan pengguna agar tidak membeli minyak masak bersubsidi paket 1 kilogram yang dijual melebihi harga ditetapkan, iaitu RM2.50. Ini kerana terdapat aduan yang diterima mengenai minyak masak tersebut dijual di pasaran melebihi harga ditetapkan. Jadi apa yang penting adalah sama-sama kita untuk memastikan agar penjualan minyak paket bersubsidi ini tidak disalahgunakan, kerana kita juga masih ada menerima laporan yang mana minyak paket bersubsidi ini dijual melebihi harga RM2.50. Jadi pengguna perlu memainkan hak mereka sebagai pengguna untuk minyak paket subsidi RM2.50, jangan beli jika ianya dijual melebihi harga RM2.50. Beliau ditemui media selepas Majlis Makan Malam bersama Pertubuhan Sukarela Kebajikan dan Majlis Pelancaran Program Kasih dan Kongsi Makanan untuk Kanak-kanak Fasa 2 di Sandakan. Menurutnya, berdasarkan kuota sedia ada, minyak masak paket bersubsidi di negeri ini sepatutnya mencukupi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bersama pasukan keselamatan terus giat memantau bagi membenteras ketirisan barang kawalan tersebut. Beliau turut menyambut baik inisiatif peniaga di Tuaran dalam program Jualan Keluarga Malaysia dengan menjual minyak masak bersubsidi secara 2 sesi, iaitu sesi pagi dan petang bagi membolehkan lebih ramai menikmati bantuan tersebut. Penubuhan pasukan khas jihad inflasi adalah gambaran jelas bahawa kerajaan benar-benar serius dalam membantu rakyat menangani isu-isu berkaitan kenaikan harga barang. Diterajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP jelas memberi impak positif sekaligus mengembalikan keyakinan pengguna. Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, pendekatan tersebut mampu membantu golongan kurang berkemampuan dalam mendapatkan barang keperluan harian dengan harga terendah khususnya melalui program Jualan Keluarga Malaysia. Bagi pihak kerajaan, persekutuan yang diserapkan terus kepada pihak berkuasa tempatan di negeri-negeri adalah satu usaha yang murni. Dan bagi saya satu pendekatan yang rasional dalam membantu golongan yang rentan ataupun yang terjejas akibat daripada harga yang tidak dapat dikawal. Apatah lagi harga barang kawalan dan juga stok barang kawalan yang tidak menentu kebelakangan ini. Selain itu, pemantauan berterusan KPDN HEP turut mengawal isu kenaikan harga barang dan bekalan di pasaran terutama pada musim perayaan. Kita yakin selain daripada kawalan oleh pihak peruncit, vendor, pemborong dan juga pengeluar, ada individu dan kumpulan tertentu
yang mungkin berperanan sebagai kartel yang menyebabkan sumber bekalan ini berkurangan pada waktu tertentu dan ditawarkan dengan harga yang tinggi apabila permintaan meningkat pada satu-satu masa. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di FSSK UMS Kota Kinabalu. Pasukan khas jihad inflasi diwujudkan 29 Jun lalu merangkumi pelbagai inisiatif termasuk pemberian subsidi, pemantauan dan penguatkuasaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah yakin kaedah program bantuan bersasar kepada ketua isi rumah B40 adalah langkah tepat dalam mendapatkan impak berkesan terhadap bantuan diberikan. Kaedah ini juga terus menggalakkan penerima bantuan untuk terus berusaha dan berdikari dalam mempelbagaikan kegiatan selain menjana ekonomi. Bagi kementerian, kita buat program bersasar lebih tertumpu kepada ibu bapa, iaitu KIR Ketua Isi Rumah. Yang di peringkat anak-anak ini kita buat secara kreatif. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan peralatan persekolahan kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Koporingan di Tuaran. Datuk Jahid yang juga Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS dan Ahli Majlis Tertinggi Gabungan Rakyat Sabah GRS yakin permufakatan pemimpin setiap komponen mampu mencapai konsensus secara menang-menang. PBS dalam komponen GRS dan dalam GRS kita utamakan perbincangan dan perkongsian. Pengurusi GRS dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah memanggil kita mesyuarat dan kita telah merancang beberapa tahap. Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah berhasrat akan melengkapkan program luar jangkau itu santuni wanita merakyatkan perkhidmatan ke arah kesejahteraan wanita ke semua 73 kawasan DUN Sabah dalam tempoh 3 tahun. Tahun ini sahaja, JEWA menyasarkan 15 kawasan DUN dan setakat ini berjaya dianjurkan di 6 lokasi iaitu Pitas, Kota Marudu, Telupit, Paitan, Kuala Penyu dan Membakut. Program Sabah Maju Jaya lah. Kita sebenarnya bukan hanya sendiri. Kita bersama-sama agensi lain dalam kita membawa perkhidmatan ini ke daerah-daerah, terutamanya daerah-daerah yang sukar untuk untuk mendapatkan perkhidmatan kita, dapat menjana pendapatan sendiri melalui program-program pembangunan kemahiran ibu tunggal dan juga wanita B40. Untuk pembangunan pada tahun ini kita telah merancang 16 kursus dan kita telah pun mengadakan 11 kursus. Dia berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tuan Puan Hajah Nurlida Tan Sri R.M. Jasni di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, Puspanita Kota Marudu diketuai pengerusinya Saridah Arifin terus mengadakan kunjungan hormat bagi menjemput Tuan Puan Nurlida untuk turut serta dalam program berbasikal bersama warga polis Kota Marudu yang bakal dianjurkan pada November ini. Tujuan kunjungan Puspanita daerah Kota Marudu untuk mengeratkan silaturahim. Kami akan mengadakan aktiviti berbasikal dengan pihak istana dan kami akan menjemput Tuan Puan sekali untuk bersama-sama berbasikal. Sekian paparan dari negeri bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Edwin.